Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua di luar sana. Selamat datang ke program khas Mantul Babe. Macam tu, boleh ya? Mantul Babe. Mantul Babe. Mantul Babe. Babe. Begitu Begitu. Dibawakan khas kepada anda oleh Komunikasi Barisan Nasional. Alamak. Saya sebagai hos anda pada hari ini, Iman Nur Hizam adalah bersama-sama saya adalah orang yang sangat hebat. Orang kata, orang yang hebat-hebat ni sungguh handsome. Alamak. Sangat Betul. handsome lah. Handsome tu betul. Handsome Manis tu pun betul. dia juga. Manis pun dia. Baik, nama beliau ataupun nama orang hebat ini adalah Tassim Zainal yang merupakan aktivis belia, penyelidik sains politik dan pelbagai macam lagi lah. Lebih kurang lah. Kemasyarakatan. Yang penting dia adalah orang yang membumi dan Betul. sentiasa bekerja untuk rakyat. Betul ke? Yang penting untuk rakyat. Yang penting untuk rakyat. Yang penting untuk rakyat. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Baik, Syah, thank you so much for coming. Dan kita tengoklah, kita nak sembang-sembang ini. Best. Nak bincang-bincang sikit lah. Boleh? Boleh. Aku tak sabar ni. Aku tak sabar. Dengar kata tadi ada orang dah interview apa semua kan. Kita nak tengok, kita nak baca korang punya apa, Twitter ke apa ni? Ada Instagram story. Instagram story. Tapi terima kasih lah. Terima kasih kerana sudi membalas story-story kami. Betul. InsyaAllah kita jawab nanti Boleh. Okay. So macam tu ni first time. Okay. InsyaAllah. Baik, sebelum kita start lah kan dengan Tassim Zainal, kita nak harapkan anda untuk tekan, komen, share dan like banyak-banyak. Komen apa? Komen lah yang baik-baik. Kalau tak baik pun bolehlah komen apa-apa je pun. Kita nak ambil feedback, betul? Betul. Alright, insyaAllah Tassim, kita nak cuba tanya dulu lah, start off. Untuk pengetahuan semua, kita punya slot sekarang ni akan bermula dengan memberikan feedback ataupun memberikan maklum balas kepada apa yang kita dah collect, apa yang kita dah kumpulkan daripada anda semua di luar sana. Jadi sekarang ni, anda saksikan kita punya komen yang pertama. Okey, kita punya respon yang pertama daripada orang di luar sana. Nama beliau adalah Syafiq Fadli. Dia cakap, Tassim kat sini dia cakap kan? Apa dia kata ni? Baca sikit. Iman baca. Kau baca lah. Okey, baca. Sangat terkesan. Government perlu lebih proaktif. Jadi apa pandangan Tassim? Okey. Syafiq Fadli saudara Syafiq Fadli. Aku setuju dengan statement macam ni Iman sebenarnya. Okey, apa benda yang kita nak cadangkan kepada kerajaan? Dia kata tadi sangat terkesan government perlu lebih proaktif. Okey, yang ini yang boleh kita cadangkan. Yang pertama, kita kena ingat tau. Golongan yang paling terkesan adalah golongan yang pengguna. Jadi pengguna ni bukannya setakat orang kata apa hanya satu level saja ataupun satu peringkat saja. Semua peringkat umur. Termasuk juga yang belia ni juga. Sebab itu yang belia ni, aku setuju dengan Syafiq Fadli ni, orang-orang muda tentunya memang terkesan dengan kenaikan harga barang ni. Okey, jadi bila dia kata government kena proaktif, aku setuju. Apa yang government boleh buat? Pertama, aku nak tengok sebenarnya government boleh, dia begini tau. Bila kita tarik subsidi, yelah kita tahulah masalah dia bila kita tarik subsidi, jadi kenaikan harga barang dan sebagainya. Walaupun penarikan subsidi ataupun penyelarasan subsidi lah, bila orang kerajaan selalu panggil penyelarasan subsidi. Dia nak selaraskan semua subsidi. Tetapi dalam pada masa kita selaraskan, kita kena faham untuk kita menguruskan kegusaran rakyat. Sebab orang tengah takut, orang tengah terkejut. Sebab itu aku rasa tak perlu. Yang pertama, kerajaan perlu proaktif, tidak perlu ada satu keputusan yang terburu-buru. Contoh, baru-baru ni. Maksudnya Tassim, kalau tak terburu-buru tu, bila orang kata, kalau rakyat bagi respon, adakah patut turut kita ikut kata rakyat terus? Dia macam ni. Maksud kata terburu-buru tu, sebelum buat satu keputusan, kena kaji sehabis-habis baik. Jangan sampai rakyat respon baru buat. Contoh, harga ayam. Sebelum ni dia nak tarik subsidi, kemudian dia nak apungkan. Dia nak apungkan harga ayam. Yang itu dah sampai harga ayam sampai RM12, RM13. Pernah kita tengok dalam beberapa hari tu kan, naik sampai RM12, RM13. Jadi, bila harga ayam naik, harga ayam ni kira dah jadi macam orang kata apa, makanan utama rakyat kan. Semua benda nak ada ayam dan sebagainya. Jadi dia berkait dengan harga-harga lain. Jadi sebab itu kita kena faham, bila harga ayam naik, diumumkan naik, jadi yang lain pun terkejut. Peniaga-peniaga lain pun mula naikkan harga barang yang lain. Sebab itu yang aku cakap, kena orang kata apa, kena proaktif, jangan terburu-buru ni. Maksudnya betul-betul fikirkan, kalau betul dia apungkan harga ayam, apa yang berlaku. Itu dia. Okey, apa efek dia, apa impak kepada harga-harga lain.
lepas bila rakyat dah mula terkejut, rakyat mula bagikan respon yang negatif, tiba-tiba baru-baru ni tak jadi tarik. Tak jadi apa, cuma letak harga ceiling RM9 lebih. Kan? Jadi itu yang aku bagi tahu. Sebenarnya nak naik harga ni boleh. Tapi dalam keadaan perlu pastikan pertama sekali kenaikan harga tu tidak terlalu membebankan rakyat-rakyat di bawah. Dan juga kenaikan harga tu perlu ada pengawasan daripada pihak-pihak agensi-agensi yang terlibat. Jadi sebab itu aku cakap, aku setuju dengan komen yang pertama ni. Very good lah idea kau. Okay, Syafiq Fadli tadi very good. Kita rasa terkesan, tapi walaupun terkesan, kita berharap supaya kerajaan lebih proaktif, lebih utamakan kajian yang lebih terperinci. Buatlah kajian ikut mana sekalipun nak atasi masalah orang kata apa, keselamatan makanan. Okay. Kita faham. Kita kan dah 2 tahun PKP. Kita faham apa? Kita nak elokkan balik kerajaan. Semua nak ikutkan ekonomi balik. Betul. Semua. Bukan kita je. Betul. Dekat Arab Saudi pun sama. Dekat negara jiran kita Singapura pun sama. Indonesia pun sama. Kenaikan harga barang tengah naik dan mereka mula berperang dengan inflasi dan sebagainya. Betul. Tapi kita kena buat kajian yang terperinci, bukan umum dulu baru nak orang kata apa, damage control. Tak boleh. Itu yang kita kena faham. Itu satu. Okey, Tasim. Jadi bila Tasim cakap tadi, bila kita nak buat sesuatu perkara, mungkin kita dah kena kaji segala apa. Betul. Mungkin kalau dah kajilah, mungkin dan saya faham mungkin juga kemungkinan besar adalah kajian telah dilakukan dalam banyak peringkat untuk apa-apa sekalipun nak buat. So, bila kita cakap pasal dah kaji, adakah masalah ni sebenarnya kat pengkajian atau pelaksanaan? Aku melihat sebenarnya dia bermula daripada perkara yang paling pertama. Okey, paling utama apa? Bila dia buat kajian tu, dapatan kajian tu tidak dipublishkan, dapatan kajian tidak diberikan kepada agensi-agensi yang utamalah. Bagi aku senang. Kalau kita buat kajian, kalaulah satu-satu kementerian buat kajian, dia kena berurusan dengan kementerian-kementerian lain. Itu yang kena faham. Aku rasa semua orang boleh faham lah. Ini bahasa paling mudah orang kata kan. Kalau kita pakai bahasa berat nanti orang tak faham. Tapi bahasa paling mudah kita kata engagement antara kementerian, antara agensi, antara banyak pihak kena ada. Maksudnya perlu panggil persatuan peniaga, perlu panggil persatuan pengguna, kita kena ada persatuan-persatuan, belia ni pun ada bahagian ekonomi dan sebagainya kan. Jadi kita kena panggil semua orang kata apa, pemegang-pemegang taruh ni semua ni. Kita kena kumpulkan, kita kena tanya betul-betul dan kita kongsikan dapatan kajian itu. Barulah kita dapat satu jawapan yang paling betul. Sebab kita kena faham lah. Kita buat kajian pun kita ada 32 juta orang kot dekat Malaysia ni, kan. Jadi dalam 32 juta orang tu tak semua pendapat dia sama, kan. Jadi kita nak dapatkan satu kepastian tu, kita kena pergi bersama-sama dengan, kena libatkan lebih banyak pihak. Tak boleh hanya kementerian saja. Tak boleh kalau kata ni libatkanlah mahasiswa ni, ramai mahasiswa kat luar kan, yang dekat universiti-universiti belajar pandai-pandai. Kan, bukan ikon pemotoran tapi ikon mahasiswa. Contoh tak ada kena-mengena dengan yang hidup apa yang meninggal mati okey. Just nak bagi tahulah kan, maksudnya mahasiswa pun ada pandangan mahasiswa. Contohlah Iman kan, kalau kita tengok harga ayam naik, contoh kita selalu nak cakap pasal harga ayam juga. Kalau kita kata harga ayam naik, harga makanan lain pun naik. Makanan basah lah terutamanya. Habis mahasiswa kat universiti tu semua, yang bajet lebih kurang RM10 satu hari tu pun RM10 tu dah kira mewah. Dah kira mewah tu RM10 tu. Tapi tak cukup juga. Macam mana? Kan? Kalau kalau orang kata susah kadang-kadang RM5 satu hari kan. Tapi RM10 ni aku rasa yang paling mahal lah kot satu hari kan. Yang paling mewah. Tapi RM10 pun kadang-kadang makan tengah hari pun tak lepas. Kan? Jadi kita kena babitkan banyak pihak. Bukan hanya sekadar pengkaji ataupun researcher dalam kementerian saja. Jadi data tu kita publishkan. Betul. Tapi satu benda Tasim, bila Tasim cakap pasal benda tu kan, sebenarnya bila kita tengok dekat news sekarang lah, khabar update isu semasa, ada sebenarnya KPT, Menteri KPT, Menteri UMNO sendiri yang membuatkan inisiatif untuk mahasiswa-mahasiswa. Betul. Dan juga daripada MPPK, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan betul. MPP Satu Malaysia tu, setuju. pun dah keluarkan statement dan desak juga tentang inisiatif untuk mahasiswa. Betul. Jadi Tasim rasa bila kita buat macam tu, adakah itu satu perkara yang baik ataupun bagaimana? Baik. Dia begini, kita kena faham itu bukti dia apa Iman? Bukti dia kita ni tidak kurang hebat. Maksudnya kita ni bukanlah satu kerajaan yang lemah. Kita kena faham itu. Maksudnya dalam kita punya dinamik politik, dinamik
kehidupan kita. Maknanya kita ada sources, kita ada sumber. Kita ada MPPK, betul lah tu. Kita ada Menteri Pengajian Tinggi yang sentiasa membela mahasiswa kan. Jadi sebab itu aku katakan, sebab sekarang ni kita nampak satu kementerian buat keputusan, dia tak babitkan kementerian-kementerian yang lain. Sebab tu aku cakap tadi, agensi-agensi lain pun kena bawa turun berbincang sama. MPPK tu kan, ramai pelajar-pelajar hebat. Kalau buat puisi, orang kata apa, MPPK ni ibarat putra-puteri terbaik bangsa lah, orang kata kan. Baik bangsa. Kan? Tak, maksudnya nak kasih tunjuk yang maksudnya mereka ni bukannya biasa-biasa dilantik man. Betul. Kan, mereka ada qualification dia orang, mereka ada kelulusan apa semua, bukannya ijazah palsu. Kan? Jadi, mereka ni semua ada kelulusan ni semua, babitkanlah. Tak perlulah MPPK buat satu kenyataan di luar. Maksudnya MPPK dah ada satu badan yang memang dah cukup strong, cukup kuat, cukup ada organisasi. Babitkan orang-orang macam ni. Babitkan MPPK datang bincang di dalam kementerian kepenggunaan ke kementerian industri ke apa sebagainya. Babitkan semua. Kita ada banyak sumber. Banyak sumber dan banyak pandangan yang kita boleh terima. Sebab itu aku cakap, kita bukan tak ada sources. Kita bukan tak ada sumber. Kita ada sumber. Tapi guna sumber tu dengan sebaiknya. Baik, so sebenarnya Tashim nak cakap kat sini, apa yang Tashim nak pentingkan adalah sebenarnya dari peringkat pelaksanaan lah. Bukanlah sangat daripada peringkat perancangan saja, tapi daripada peringkat betul. pelaksanaan. Dia berkait. Kalau perancangan tak okey, pelaksanaan pun lagi hancur kan. Kalau perancangan dah cantik, pelaksanaan pun hauk, memang hauk. Betul jugalah betul tu. Betul jugalah. Betul, okey baik. Sekarang kita nak tengok kita punya komen seterusnya. Yang kedua Yang kedua. Okey, tengok yang kedua macam mana. Ready Okey, aku tak sabar. Kita tengok aja. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kepada komen kita yang seterusnya lah Tashim. Siapa dia tu? Orang dia, nama dia seorang bunga. Oh, bunga. Seorang bunga. Sekuntum bunga. Okey, siapa dia? Okey, nama dia adalah Emilia. Emilia. Okey, Emilia kata apa Emilia? Emilia tanya dia tanya apa? Bukan tanya, dia cakap. Dia respon. Dia kata terkesan sangat-sangat. Ya, wak. Kita terkesan, wak. Aku macam ni sebenarnya ini baru yang respon dekat IG tau. Dan aku difahamkan ramai yang respon tapi kita kena pilih lah kan. Betul. Ini yang respon ni pun aku rasa mungkin tak sampai berapa persen daripada keseluruhan belia orang muda dekat negara kita ni kan. Sebab itu aku berharap sangat bila kita cakap pasal satu-satu isu, orang belia, orang muda jangan tak nak ambil tahu. Ni masalah agak iman. Bila cakap pasal politik, orang muda kata tak nak ambil tahu. Betul tak? Betul. Sebab itulah aku kadang-kadang nak nasihatkan juga. Bukan nasihat lah, kalau nasihat ni kata kita ni pandai sangat lah. Bukan. Kita nak mengajak lah. Nak ajak lah. Kita nak ajak supaya orang muda kat luar sana, bila kita ada orang kata apa, ada peluang untuk buat keputusan, contoh pilihan raya dan sebagainya, kita kena ambil itu sebagai satu tanggungjawab untuk memperbetulkan negara. Untuk sama-sama kita memilih kepimpinan yang betul untuk negara. Untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah-masalah isu-isu semasa sebenarnya. Sebab itu, aku berharap orang dekat luar sana jangan anggap politik ni satu benda yang murah ataupun benda yang macam tak penting. Sebab itu aku cakap, politik ni, kestabilan politik tu adalah benda paling utama. Bila sesebuah kerajaan tiada kuasa politik yang penuh, inilah jadi masalah dia. Dan aku tak nafikan, kita kena faham pihak industri dengan kerajaan pun dia saling bergaduh juga. Kan? Kerajaan nak bantu rakyat. Betul. Tapi peniaga nak untung. Jadi bila kerajaan ni tak kuat, bila kerajaan ni tidak ada satu struktur ataupun political powers atau political wills yang kuat, jadi kerajaan tak boleh nak terlalu besar dengan peniaga-peniaga ni. Sebab itu kita kena faham. Sebab peniaga, walau bagaimana, peniaga ni pun rakyat juga. Kena jaga juga. Suara dia orang. Suara dia kena jaga juga. So kita kena sama-sama ambil maklum. Sebab itulah, kepada Emilia dan kawan-kawan yang lain, termasuklah Emilia ni mungkin okey lah kot kan. Tapi yang lain-lain lah kan. Yang lain-lain, Emilia lain. Emilia lain kan. Aku ajak, jom kita lepas ni kita ambil
cari tahu isu semasa, kita bagi pandangan kita. Bila kerajaan minta pandangan orang muda, jangan kita diam. Kita ambil peluang, kita ambil gunakan idea ataupun semangat orang muda tu untuk kita bagi yang paling penting, kita bagi yang paling bagus, idea yang paling baik kepada kerajaan supaya kerajaan akan buat yang lebih baik. Itu dia. Baik. Saya sokong. Betul. Saya undi. Bukan. Bukan. Salah tempat. Aku sebenarnya tu lah orang kata tadi kat luar, aku pakai macam orang tua-tua. Betul tak? Sebab aku fikir hari ni aku balik kerja. So kalau aku tahu tadi pakai ni, tak apalah. Boleh. Dia pakaian ke apa, orang dia yang menentukan. Alamak, betul lah. Betul. Tapi Tassim nak cakap tadi. Bila Tassim cakap macam tentang perkara tersebut lah. Tanya Tassim. Bila Tassim cakap tentang itu, mungkin maksud Tassim tu adakah ia leading towards bila kita nak katakan bahawa sebenarnya pelaksanaan ni terkesan atau terdesak macam tajuk kita hari ni lah. Kenaikan harga titik-titik rakyat terkesan atau terdesak. Sama ada rakyat ini terkesan ke terdesak sebenarnya. Terkesan mungkin dia kena sikit-sikit, tapi terdesak dia mungkin sampai tak boleh nak buat apa. Sampai pencarian hidup pun terjejas dengan teruk. Sampai tak boleh nak continue on with life. Okey. Aku setuju dengan tajuk hari ni yang kita bawa. Terkesan itu dari sudut kehidupan. Kita terkesan dari sudut kehidupan kita. Kita nak buat apa? Nak hidup ni kita nak kena makan, kan? Nak bekerja kita kena makan. Jadi makanan ni adalah bahan yang naik sekarang ni. Kan? Bukannya bahan buat rumah je naik. Bahan makanan pun naik. Jadi kita kena faham dia dah melibatkan perkara asas. Jadi perkara asas dalam kehidupan kita dah terkesan dari sudut kehidupan. Rakyat dah terkesan. Itu satu. Yang terdesak ni maksudnya apa? Terdesak ni sekarang ni, kita terdesak dengan orang kata apa? Satu situasi politik ataupun satu situasi yang tidak menentu. Sekarang ni, kita dah lah lepas pandemik. Lepas tu, tiba-tiba pula masalah ekonomi ni jadi. Kan? Dalam bila masalah ekonomi jadi ni pun, terdesaklah kita ni mengharapkan kerajaan yang ada. Dan kerajaan yang ada ni pun boleh dikatakan kerajaan yang tidak mempunyai majoriti kuasa. Kan? Yang bila-bila masa boleh berubah. Betul tak? Betul. Kan? Itulah masalah dia. Sebab tu aku harap pada pemimpin-pemimpin yang dekat atas sana, jangan tak usahlah bergaduh-gaduh lagi. Kita perlukan kestabilan. Bawalah balik negara ni ke landasan yang stabil. Itu yang paling utama. Betul sebenarnya. Tassim, bila Tassim cakap macam tu kan, bila kita tengok sebenarnya kat politik sekarang, jangan kita bergaduh sama sendiri dalam satu, dan juga jangan orang luar nak cek pasal. Orang luar ni memang suka cek pasal. Tapi menunjukkan dia tak responsible. Tak responsible lah. Tak bertanggung jawab lah. Sejak bila mereka bertanggung jawab? Jadi kita kena faham, kita orang yang kalau katakan kerajaan ini kerajaan yang telah dipilih. Okey, jalan kerja. Jadi kepada pemimpin-pemimpin pun tak kisahlah, pemimpin politik pembangkang ke kerajaan ke, kalau anda telah terpilih ataupun dipilih sebagai ahli parlimen ke ataupun sebagai wakil-wakil dalam parti, jalankan tanggungjawab. Buat apalah kita bergaduh-gaduh, tuduh-menuduh sana sini, tak tentu arah, tak ada jawapan, tak ada jalan penyelesaian, akhirnya siapa yang rugi? Kitalah rugi. Paling rugi kitalah orang muda, kan? Betul. Zim, bila kita cakap sama ni tu kan, tanya juga atas Zim pasal ini peluang yang baik untuk kita sampaikan kepada orang luar sana. Macam mana sebenarnya harga subsidi, macam mana sebenarnya kenaikan harga tu boleh jadi? Dia macam ni lah. Bila kita cakap pasal kenaikan harga barang, dia bukannya kuasa penuh kerajaan. Itu orang salah. Aku teringat yang poster Kelang tu. Tiaw Kelang. Tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Sampingan. Dia macam ni. Orang salah faham. Orang ingat. Orang selalu mengerti yang bahawasanya kenaikan harga barang ni, harga yang menjadikan dia ataupun yang naikkan turun harga ni adalah kerajaan. Sebenarnya kita kena faham proses ekonomi tu ataupun ikatan ekonomi antara kerajaan, pengguna dengan pengeluar ataupun peniaga ni. Kita kena faham juga. Dia tidak ada sebab kita bukan negara komunis. Kerajaan nak kawal semua. Bukan seperatus-peratus kan. Bukan. Kita kena faham kita mengamalkan liberal ekonomi, kebebasan ekonomi kepada semua orang. So tak ada masalah. Siapa-siapa nak berniaga boleh. Siapa-siapa yang ada duit, ada modal nak berniaga boleh. Tetapi kerajaan ada kuasa untuk mengawal. Okey, untuk mengawal. Mengawal selia, mengawal harga barang, mengawal keluar masuk barang, mana yang import, mana yang ekspor. Jadi kita kena faham yang itu. Okey, bila kita dah faham proses itu, okey, itu
simple lah aku rasa. Semua orang boleh faham ringkasnya. Bila kita dah faham proses ini, barulah kita kaitkan dengan subsidi dan sebagainya. Baik, subsidi kerajaan ni pula kena ikutlah berapa kerajaan ada harga duit. Betul. Kan? Kita faham juga kan. Okey, yang itu kita faham, sebab tu kita katakan tadi tak kisah kalau nak naik harga dan sebagainya, tetapi yang paling penting kegusaran rakyat itu perlu kita jaga terlebih dahulu. Maksudnya kalau kita kaji betul-betul lah kan. Kalau kata okey, satu tindakan kerajaan itu nak tarik subsidi ke, nak bagi subsidi ke, kalau betul-betul tidak menyusahkan atau tidak terlalu membebankan rakyat, is okay. Tetapi kita fahamlah sekarang ini pun kerajaan dah buat pelbagai rencana. Contoh baru-baru ni Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri, dia umumkan dalam satu mesyuarat bersama dengan koperasi dengan rakan-rakan dalam angkasa untuk memerangi orang tengah. Aku setuju. Aku setuju sebab kalau ikutkan tahun 2015 pun kita dah berjaya. Ya, sewaktu PM kita Datuk Seri Ismail Sabri menjawat jawatan sebagai menteri ketika tu yang bertanggungjawab terhadap barangan ni semua. Jadi beliau menjadi orang kata orang yang paling utama untuk memerangi. Aku ingat dia punya ayat dia, jihad memerangi orang tengah. Kan? Sampai sekarang pun dia guna ayat yang sama, jihad memerangi orang tengah. Aku setuju, tetapi walau bagaimanapun kita kena faham chain ekonomi. Sebab orang tengah ni ada juga kepentingan dia, Iman. Ada dia bukan masalah bisnes saja. Contohnya dari sudut logistik. Kalau tak ada orang tengah, macam mana ayam ataupun ikan daripada Kedah tu nak datang ke Johor, nak datang ke sini, nak datang ke situ. So itu pun orang tengah juga. So kita kena faham, apa yang kita boleh cadangkan kepada pihak kerajaan. Pertama sekali, mungkin kita boleh kawal selia, bukan sebagai sudut harga saja, bukan sebagai subsidi saja. Subsidi tu kita sasarkan kepada orang betul-betul yang memerlukan. Sebab itu kita ucap terima kasih sangat-sangat kepada PM kita yang bagi bantuan untuk rakyat, bantuan rakyat. Berapa ratus? Adalah berapa? Ada yang dapat 500 kan? Ada yang 500 ada. So kita ucapkan sebab apa? Sebab itu yang betul-betul sasaran kepada orang yang memerlukan. Bukannya subsidi kepada semua. Sebab kalau kita betul-betul bagi subsidi kepada ayam saja, yang beli ayam banyak ni siapa? Orang kaya ke orang miskin? Dan itulah orang kaya. Betul. Orang kaya, orang banyak duit, dia beli ayam banyak-banyak, kan? Lepas tu dia lah paling banyak dapat subsidi. Tapi bila kita subsidi tu kita bersasar, subsidi tu betul-betul kita berikan kepada orang yang memerlukan, barulah orang kata apa? Adil dan saksama. Sebab tu cakap, yang penting walaupun orang kata kenaikan harga sebab subsidi dan sebagainya, kita kena faham it's a supply and demand process. Maksudnya bukannya kerajaan punya kuasa magic, ini mahal, yang ni murah. Bukan. Kena faham yang itu juga. Dan kita tak nafikan subsidi juga merupakan salah satu faktor kenaikan ataupun penurunan salah satu barang. Tapi yang paling penting, subsidi itu perlu bersasar. Betul. Tapi sebenarnya subsidi itu bukanlah hanya satu faktor saja, betul tak? Betul, banyak faktor. So maksudnya orang kat luar sana pun kena faham bahawa sebenarnya kenaikan harga ini juga seiring dengan inflasi yang berlaku di seluruh dunia. Sebab itu kita katakan betul. Dekat tak silap aku berita semalam mengatakan Arab Saudi dia dah standby ataupun dia terpaksa mengeluarkan reserve dia sebanyak 20 bilion untuk mengatasi kenaikan harga barang. Sama juga dengan negara kita. Kan? Jadi kita pun sama, kita mengeluarkan apa yang ada untuk bantu rakyat. Jadi kat situ kena ada persefahaman lah. Betul. Baik, thank you Tasim. Kita nak proceedkan dengan seterusnya. Soalan ketiga. Boleh. Bukan soalan, respon ketiga. Boleh, kita tengok. Respon ketiga ni panjang sikit tau. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita punya respon kali ini daripada orang bernama Farid Ikhwan. Farid Ikhwan cakap panjang lah dia tulis. Baca. Baca. Kita baca. Baca yang apa yang dia tulis tu. Apa yang dia tulis. Okey, baik. Kita baca. Dia kata, berdasarkan soalan itu sendiri, sebenarnya dah nampak dengan jelas rakyat paling terkesan. Betul. Ahli politik nampak tidak terkesan atas apa yang berlaku. Kerana secara umumnya, gaji mereka boleh menampung jika barang naik sehingga 200%. Penarikan semula subsidi adalah disebabkan ambil hati rakyat dengan membuat U-turn. Tanda soal. So sebenarnya bukan penarikan semula subsidi, maksudnya dia dah tarik, lepas tu bagi balik subsidi.
Itu. Okey, aku nak ulas dua perkara. Okey, terima kasih kepada siapa tadi? Farid Ikwan. Terima kasih Farid. Kau memang hebat. Dua benda aku nak respon. Satu adalah berkenaan dengan kenaikan harga 200% tu. Kedua berkenaan dengan ahli politik. Tiga lah. Satu lagi berkenaan dengan U-turn tadi. Baik. Pertama berkenaan dengan harga kenaikan harga 200%. Okey. Yang ini kita kena tengok. Barang apa yang sampai 200% tu? Sebab kita kena faham 200% tu barang yang macam mana. Sebab aku personally aku ada tengok juga harga-harga barang ada juga pergi dengan NGO belia yang lain. Aku ada tengok dekat sebagai aktivis dengan kawan-kawan aktivis yang lain, kita tengok, kita buat buat penelitian kerja lapangan. Dan juga baru-baru ni Majlis Belia Malaysia pun ada dan juga Kementerian Belia dan Sukan pun ada turunkan sukarelawan pergi ke pasar-pasar tengok keadaan harga barang. Aku tak nampak yang 200% tu semua barang, Iman. Mungkin adalah 200%, mungkin saudara Farid ada dia punya resources dia sendiri, kajian dia sendiri, tapi aku nak bagi tahu tak semualah 200%. Kalau kata naik sekali ganda tu mungkin. Tapi kalau 200% tu dah dua kali ganda kan. So itu aku tak dapat pastilah macam apa barangan dia. Cuma bila ada kenaikan walaupun sedikit memang terkesan. Betul tak? Sebab apa? Okey, kenapa terkesan? Yang pertama ni adalah budaya kita. Okey, budaya kita yang dah biasa dengan subsidi. Okey, kita nak tak nak negara kita ni memang negara paling banyak subsidi di dunia. Kan? Kita ni paling antara yang paling banyak lah subsidi ni kan. Semua benda kita bersubsidi, minyak pun kita subsidi, itulah sampai orang luar pun datang ambil minyak kat kita, kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena faham. Tapi tak ada minyak kereta. Bukan minyak lain. Okey. Jangan kau pergi minyak urut. Bukan minyak urut minyak kereta aku cakap ni. So minyak petrol. Okey. So betul lah tu. Maksudnya tapi kita tak boleh nak blame, tak boleh nak salahkan siapa-siapa sebab kita pun perlu subsidi tu. Bukanlah kata kita ni berlagak sangat tak perlu subsidi, bukan. Tapi kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan subsidi ni adalah sesuatu bantuan yang diberikan kepada orang yang sepatutnya dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, subsidi ni bukanlah perkara yang kekal. Dia ikut kepada keadaan ekonomi semasa. Okey? Kalau kita banyak duit, bolehlah kita bagi bantuan banyak. Kalau kita kurang duit, kuranglah juga bantuan kita berikan. Itulah kita kena faham. Itulah simple lah kan. Okey, itu kena faham. Tapi itu masuk sikit, Tasim. Maksudnya kat situ juga tunjukkan bahawa sebenarnya bila satu dasar negara itu affect sangat-sangat kepada rakyat. Dia sangat memang itulah. Nak tanya Tasim lah, bila sebenarnya dasar subsidi negara ni yang untuk minyak lah, makanan asas lah semua timbul? Kerajaan mana yang timbulkan? Itulah aku cakap. Kau kena faham tau. Kita selama ni tak pernah muncul soalan-soalan orang kata subsidi ni macam mana sebab apa? Sebab sebelum tu Kerajaan Barisan Nasional sebelum PRU yang ke-14 ni dah buat aku rasa satu plan yang cantik. Aku masih ingat tau, tahun 2017 belanjawan kita hampir belanjawan seimbang. Seimbang pula asyik tersasut. Hampir menjadi belanjawan seimbang pada tahun 2017. Aku masih ingat lagi. Apa maksud belanjawan seimbang? Belanjawan seimbang maksudnya apa yang kita belanjakan dengan pendapatan kita hampir sama. Kalau seimbang maksudnya kalau kita dapatlah setahun tu kita dapat 40 bilion contoh pendapatan kita 40 bilion dan kita belanjakan 40 bilion. Itu namanya seimbang. Okey, tapi aku dah lupa data dia. Biasalah orang muda kan selalu lupa data kan. Lain sikit lah kan. So aku lupalah data yang sebenar. Tapi hakikatnya yang masih aku ingat tahun 2017 kita menghampiri mendapat satu belanjawan yang seimbang. Okey, di mana kita punya belanja kurang sikit je dari lebih sikit je daripada pendapatan kita. Okey, itu yang aku cakap. Bila kita ada satu kerajaan yang baik macam tu sebelum PRU14, semua benda katalah subsidi ke apa kita boleh buat. Memang betul penyelarasan subsidi juga dibuat ketika itu. Tetapi penyelarasan subsidi itu bukan penghapusan. Penyelarasan kita berikan kepada orang yang betul-betul layak. Dan kita kena ingat walaupun subsidi ditarik, subsidi minyak ketika itu juga kita bincang untuk ditarik, tetapi pengurusan rakyat itu baik. Contoh, kau ingat tak dulu? Ada klinik satu Malaysia, betul. Ada kedai rakyat satu Malaysia. Kau tahu kedai rakyat Malaysia tu gula berapa ringgit? RM1 aku tu. Kan? So berapa ringgit sangat. So benda-benda tu sebab tu aku cakap, kita tidak memihak kepada peniaga saja. Peniaga pun dapat untung sebab meniaga. Rakyat pun dapat untung. Sebab itu cakap, itulah dia bila orang cakap pasal kerajaan baik ni, orang kata kita ni nak berkempen. Bukan. Maksudnya itulah kita Barisan Nasional
selama-lama kerajaan Barisan Nasional Setakat ini tak pernah tak boleh nak kita nak salahkan ataupun kita tak boleh kita nak lawan. Betul. Hakikat dia, fakta dia setakat ini 60 tahun itulah yang paling gemilang pun. Betul. Yang paling rakyat okey pun. Tak ada masalah pun subsidi, tak ada masalah pun orang cakap kena hapus subsidi. Jadi itulah itu yang pertama. Itu berkenaan dengan 200% yang aku cakap. Itu respon aku yang pertama. Respon yang kedua, bila dia kata pasal ahli politik. Okey, ini aku setuju. Kita kena faham ahli politik ni tugas dia adalah untuk bukan ahli politik sajalah, maksudnya menteri, ahli politik ni dia macam general sangat, dia general sangat kan. Kita cakap jelah orang-orang, kita fokus jelah orang-orang dalam kementerian ataupun orang-orang yang bertugas sebagai menteri dan sebagainya ni, ahli-ahli parlimen ni, kita fokus ahli parlimen. Mereka ni dah dipilih, orang-orang politik yang kalah ke apa tu kita nak cakap banyak kan. Tapi ni orang-orang yang membuat keputusan. Mereka yang buat keputusan ni, mereka ni bukan kata tak terkesan. Kadang-kadang kena faham memanglah gaji mereka besar. Tapi kena selaras dengan tanggungjawab yang mereka dapat. Kita tak boleh nak nafikan benda tu. Kan? Contohlah kan baru-baru ni, kita juga bersimpati kat kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang ada dekat Baling, yang sekarang ni tengah orang kata dilanda bencana alam. Jadi dekat Baling tu macam tu sendiri pun berapa banyak bantuan yang kita hulurkan, bukan setakat NGO saja, orang politik pun hulurkan bantuan. Janganlah kita ni berskeptikal sangat dengan orang politik. Sebab itu aku cakap dekat awal tadi, Iman, aku cakap kita jangan judge orang semua sama. Kan, orang kata semua kita pukul rata semua ahli politik ni tak betul mungkin setengah ahli politik tu agak tidak baik kerjanya. Tetapi sebab itulah gunanya kita ni orang yang berakal. Kita gunakan, pilih orang yang betul-betul yang kita rasa layak, yang kita rasa mampu memimpin, pilih orang yang macam tu. Bukannya dah orang yang baik kau jatuhkan sebab fitnah. Tak boleh lah. Kan? So kita faham tak? Itu very clear. Dia sebenarnya simple lah juga kan. Dia bila kita nak katakan tentang perkara tu, kita cakap tentang jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Ekstrim ni bagi aku, dia benda yang memang tidak harus ada. Kau ekstrim ni, bukan ekstrim setakat negatif je. Kalau ekstrim perkara baik pun tak boleh juga. Kau buat baik sampai kau jatuh miskin, kau sedekah kat orang sampai kau jatuh miskin, sampai kau tak, anak bini kau tak makan, pun tak boleh juga. Kan, tanggungjawab juga. So tu aku cakap ekstrim ni kalau bagaimanapun ekstrim tak boleh. Sebab itulah dalam agama kita pun, agama Islam, kita ada satu konsep yang dipanggil hadari, wasatiyah. Kan, kalau tak Islam hadari kan, kesederhanaan, wasatiyah tu kan. So kita amalkan sikap kesederhanaan, insya-Allah tak adalah. Nanya macam jadi macam ustaz pula kan. Okey. Ini ceramah di Komunitas Internasional bersama dengan Taufik Zainal. Ustaz je tiba. Astagfirullahalazim. Bukan. Saya bukan ikon pemotoran. So saya tak boleh lah cakap. Tapi itu perkara kedua. Perkara ketiga aku nak cakap tadi pasal U-turn. Ini aku cakap aku setuju dengan kau. Siapa Ridwan nama dia? Kan? Ridwan Farid. Farid. Okey. Farid Ikwan. Aku setuju dengan kau, Farid Ikwan. Bab U-turn ni daripada dulu aku tak suka. Kan? Dulu kita ditipu oleh dengan manifesto yang U-turn. Sekarang ni dapat kerajaan tukar ni pun nak U-turn juga lagi. Pening kepala, babe. Sebab tu aku cakap bab U-turn ni kita tak boleh ada, orang kata tak boleh bukan tak boleh selalu, memang tak boleh, jangan buat U-turn ni. Sebab tu kita nak bagi tahu kepada pihak kerajaan, insya-Allah juga kita mohon pihak kerajaan juga kalau nak buat sesuatu keputusan, kaji dalam-dalam dan pastikan keputusan tu tidak membebankan, dan akhirnya keputusan ini orang kata bukan keputusan yang U-turn. Tidak ada lagi keputusan yang U-turn. Penatlah, babe. Penat. So satu keputusan yang salah, dia akan efek pada semua. Betul tak? Betul. Itulah dia. Bila sikit. Boleh. Kita dah hujung sikit lagi. Boleh, hujung sikit. Saya cakap saya U-turn kan. Dan dulu punya kerajaan ada sedikit buat benda macam tu kan. Bukan sikit, banyak. Banyak U-turn dia. Tak apalah. Cakaplah. Banyak. Cakaplah, kita tak nak cakap bau buruk pasal orang, tak baik. Okey. Cerita. Okey, ada banyak. So bila kita nak cakap pasal U-turn ni, apa respon Tassim bila orang cakap sebenarnya U-turn ni, ada yang kata bagus sebab dia responsif to people. Ada yang kata tak bagus sebab macam Tassim cakap lah, tu umar. Dia, kau cakap aku tak tahulah. Tapi ni analogi aku mudah. Aku tak tahu, mungkin mungkin anak muda ni keras sikit lah pakcik-pakcik. Tapi bagi saya lah personalnya, saya kata dia ibaratnya, kalau kata sebab itu responsif, ibaratnya macam kau dah buat maksiat, lepas tu kau taubat. Faham tak? Maksudnya macam kau tahu benda tu salah, lepas tu kau buat benda tu salah, lepas tu kau kata tak apa, lepas tu boleh taubat. Kepala aku astagfirullahalazim. Nampak? Nasib baik. Sabar sikit. Aku geram. Faham tak tu maksud dia? Okey. Aku betul. Kita nak kerajaan yang responsif terhadap rakyat. Betul. Tapi responsif tu bukan bila kau dah buat baru respon. Bukan. Kau responsif ni sebelum kau buat lagi. Sebelum kau buat tu kau kena tanya betul-betul
betul-betul. Kau tengok betul-betul. Kaji betul-betul. Ini efeknya pada macam mana. Bukan kau dah buat salah. Oh, kau dah rompak. Lepas tu, minta maaf. Ada duit dah. Bukan macam tu. Kan? Ibaratnya U-turn tu begitu. Tak boleh. Kan? Kita macam ni lah. Maksudnya, kita kena humble. Turun kepada rakyat. Sebab itu yang rakyat nak. Kan? Responsif tu bukan maksudnya kau dah buat sesuatu, lepas tu baru kau ke atas, kau buat sesuatu, lepas tu bila rakyat marah kat bawah, baru kau U-turn balik. Bukan. Responsif tu maksudnya kau daripada sebelum nak menjadi pemimpin tu, sebelum kau nak buat sesuatu keputusan, kau kena betul-betul tanya kepada rakyat. Be humble. Turun. Contohnya, kita tengok dekat Johor kan, kerajaan Johor. Pergi Menteri Besar Johor. Betul. On Hafiz. Pergi dekat Sempadan tengok macam mana rakyat beratur immigration. Dia nak selesaikan masalah itu, dia pergi tengok macam mana rakyat punya susah nak masuk kan, ada masalah. Bagi aku itulah responsif. Maksudnya itulah baru kau tahu rakyat yang sebenar macam mana. Bukannya kau dah buat sesuatu, kau tengok rakyat susah lah, patah balik lah. Bukan macam tu. Dan aku setuju dengan Farid tadi ni. Kita tak boleh, kita tak nak dah U-turn ni. Responsif maksudnya bukannya kita jawab kepada. Responsif tu sebelum. Dia sebelum. Betul. Baik. Thank you so much, Tasim. Tu pada Iman tu satu benda yang sangat-sangat bermakna, dan banyak apa yang kita dah kongsikan pada hari ni yang Iman rasa best, dan Iman rasa korang pun ada pandangan tentang apa yang Tasim cakap dan apa yang Iman tanya juga. So kalau korang nak share, cuba share dekat ruangan komen tu, ataupun nak DM kita orang ke private message kita orang pun boleh, silakan. BN Comms Official di apa-apa platform, TikTok, Instagram dan juga Twitter, Facebook apatah lagi. So bolehlah bagi komen dan sebagainya. Sebelum tu kita nak labuhkan tirai sementara waktu. Nak minta Tasim bagi kesimpulan sedikit. Kesimpulan lah. Sedikit je. Sebab tadi dah banyak tau ni, sedikit je. Okey, kita faham lah. Okey, yang pertama aku berharap pertama kita adalah pandangan aku daripada orang muda. Pandangan aku sebagai orang muda. Pandangan aku adalah yang pertamanya bila ada kenaikan harga barang ni, tipulah kalau tak terkesan. Tipulah bila ada kenaikan harga barang ni, kita kata alah okey je, tak tipulah tu benda tu. So semua orang terkesan dengan kenaikan harga barang ni. Okey, dan terdesak tadi tu macam aku cakap, kita terdesak dalam satu keadaan dahlah kita baru baik daripada pandemik, kita baru nak berjalan ekonomi dalam keadaan negara kita pun tak stabil politik dan sebagainya. Sebab itulah tajuk kita tadi terkesan atau terdesak. Tu bagi aku dua-dua tu betul. Kita terkesan dan juga terdesak. Jangan sampai kita tersedak. Okey? Itu ya. Okey. Menunggu. Jangan tersedak, jangan. Okey, itu pertamalah pandangan saya sebagai anak muda, kesimpulan tadi, dan juga harapan. Sedikit harapan sebelum kita labuhkan tirai ni Kita nak bagi tahu kepada rakyat semua, jangan apa pun yang kita buat, jangan sampai kita ni bergaduh. Maksudnya kata apa, kita jaga perpaduan kita jaga semua anak bini kita jaga kawan-kawan kita. Apa pun kita buat jangan sampai bergaduh. Maknanya kata apa, kita perlu bersatu sebagai rakyat, bantu kerajaan untuk sama-sama kita selesaikan masalah. Jangan lagi ada kata aku tak nak ambil tahu, ini bukan hal aku, ni masalah apa benda, itu jangan. Okey, itu harapan kepada rakyat Malaysia, dan harapan kepada kepemimpin-pemimpin kita di atas. Aku berharap insya-Allah lepas ni gunakanlah ruang dan peluang yang terbaik, kajilah setiap dasar itu, kajilah setiap keputusan itu, pergi sehingga orang kata akar umbi untuk pastikan setiap dasar itu berikan manfaat kepada rakyat. Itu saja, dan aku minta maaf kalau ada apa-apa, ada yang terasa ke apa, aku minta maaf. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah, yang jahat itu datang dari kesilapan diri sendiri, insya-Allah. Itulah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tasim Zainal, merupakan aktivis belia. Yang saya rasa tadi beliau ada cakap pasal jaga anak bini, keluarga dan sebagainya. Nak tanya tu ada 2 cincin. 2 bini dah tu macam mana? Bukan, ni cincin perjuangan. Dia bukan cincin ni, dia cincin perjuangan ni. Ni ada maksud. Itu maksud dia. Ada maksud. Bukan lain. Okey, baik. Maksudnya masih 4-0. 4-0. Betul. Betul. Terima kasih banyak Tasim Zainal, seorang aktivis belia. Kepada anda, teruskan bersama kami, ikuti kami di setiap social media platform kami, social media Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok pun ada. BN Comms Official. Sekian saja dari kami. Mantul Bibs. Kita buat sekali boleh? Okey, boleh. 1, 2, 3. Mantul Bibs. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.